Gate TV KPM. Okey, terima kasih Sean. So tadi kita dah berbincang mengenai jenayah, etika, dan tapi kali ini kita nak berbincang tadi kita bincang pasal jenayah dan kesan dan inovasi. Tapi kali ini kita nak bincang sikit tentang etika. Okey, soalan cikgu yang seterusnya ialah berikut adalah satu aktiviti yang tidak beretika dalam perkomputeran. Emir melakukan salinan haram terhadap perisian hak cipta tanpa kebenaran penciptanya. Nyatakan etika yang dilanggari oleh Emir. Okey, cikgu nak minta Firdaus lah. Apa ya etika yang dilanggari oleh Emir ni? Firdaus, silakan. Dilarang menggunakan atau menyalin perisian orang lain tanpa kebenaran. Okey, etika. Jadi ramai yang tertanya, macam mana pula dia jawab etika ni macam tu? Panjang pula tu kan? So, murid-murid semua boleh rujuk muka surat 6 dan 7 buku teks Sains Komputer tingkatan 5. Rujuk sekarang. Okey, supaya lepas ni dah tahu dah, oh ini rupanya etika. Ada yang belum baca lagi page tu ya, tolong baca. Tengok muka surat 6-7 etika yang dilanggari oleh Emir. So, beza etika dengan jenayah ini, dia ada beza sikit ya. Bila etika, dia banyak perkataan yang agak panjang. Contohnya macam dilarang. Dilarang, macam tu. Jadi maksudnya ayat etika ini dengan ayat jenayah, dia kadang-kadang hampir terkeliru. Mungkin murid-murid akan jawab pelanggaran hak cipta, tapi itu bukanlah masuk dalam kategori etika. Itu masuk dalam kategori jenayah. Jadi etika, pastikan etika. Jenayah, pastikan jenayah. Jangan terkeliru jangan terkeliru dengan soalan. Jadi soalan tadi dilarang menggunakan hak cipta orang lain tanpa kebenaran. Jadi kena hafal tak semua tu? Buat bacaan. Jadi etika ni dia tidak ada ayat betul-betul kena buat ayat macam tu. Jadi maksudnya buat bacaan, jadi maksudnya ada idea nak jawab nanti untuk etika. Soalan seterusnya, pernah lihat tak rajah ni? Murid-murid dekat dalam talian pernah lihat tak dalam rajah ni? Pernah. Okey, pernah. Okey, kalau pernah lah, kat mana awak tengok rajah ni? Azmanina, di mana awak tengok rajah ni? Dekat Gmail. Dekat Gmail. Gmail. Jadi kan, mungkinlah setengah orang tak pernah buka email, tetapi orang komputer mustahil tak buka email. Jika sebut orang komputer, orang sains komputer, dia tahu apa itu email. Jadi pernah buka email, insya-Allah pernah guna Gmail. Jadi tahu kan rupa ni di mana? Di email kan? Bila kita buka email, kita akan masuk username dan password. Lepas tu nanti dia akan tanya di dalam telefon kita, akan sampai mesej kat telefon kita, adakah ini anda? Dia tanya kan. Jadi kita akan jawablah, kalau ya, lah. Kalau tidak, tidaklah kan. Jadi kalau kita jawab ya, baru kita boleh buka email. Kalau kita tak jawab ya, kita tak boleh buka email kan. Okey, apa ini jadi apakah benda ini? Jadi sekarang ni soalan dia berdasarkan rajah, nyatakan langkah keselamatan itu. Jadi kita jemput Azura. Apakah langkah keselamatan tu Azura? Okey, langkah keselamatan itu ialah 2 pengesahan. 2 pengesahan. Okey, kalau Azura jawab 2 pengesahan, Adham jawab apa Adham? Cuba Adham, silakan. Double verification. Double verification. Nampak ya, kawan kita jawab 2 jawapan yang berbeza. Adakah dua-dua boleh diterima? Okey, jawapan dua-dua ini boleh diterima sebabnya dia ada dalam istilah dalam buku teks. 2 pengesahan ataupun double verification. Dan ada yang menjawab, yang mungkin akan menjawab sebab terma yang agak familiar di dalam internet iaitu two-step verification. Adakah jawapan itu boleh diterima? InsyaAllah lah boleh diterima sebabnya itu adalah satu benda yang standard walaupun tidak ada dalam buku teks. Tidak ada dalam buku teks. Double verification, 2 pengesahan, two-step verification. Itu jawapan-jawapan yang boleh diterima untuk dia kata nyatakan langkah keselamatan itu. Okey. Soalan seterusnya iaitu rajah menunjukkan langkah keselamatan untuk log masuk akaun tadi. Sekali lagi. Dan soalan kali ini ialah fungsi langkah keselamatan itu. Apakah fungsi? Tadi dia tanya nyatakan langkah keselamatan itu. Jadi dia nyatakan terma. Kali ini dia nak nyatakan fungsi langkah keselamatan itu. Jadi kita jemput Firdaus again. Ya Firdaus. Untuk meningkatkan tahap kesukaran bagi penceroboh untuk mengambil data pengguna.
Data pengguna. Okey, itu jawapan Firdaus. Dia kata nak meningkatkan tahap kesukaran bagi penceroboh untuk dapatkan data pengguna. Okey, kalau Azmanina, jawapan Azmanina macam mana? Untuk menyukarkan orang lain mencerobohi email pengguna. Email pengguna. Okey. Dua-dua jawapan ini boleh diterima. Okey. Kenapa cikgu terima jawapan mereka? Sebabnya dia ada kata kunci di situ, iaitu untuk menyukarkan, untuk menyusahkan, untuk meningkatkan tahap keselamatan bagi sekiranya orang nak menceroboh email kita, dia tak boleh ceroboh. Jadi ayat-ayat yang seperti itu yang menunjukkan, menyukarkan pencerobohan email pengguna, jadi itu kita boleh pertimbangkan untuk diberi markah. Jadi tak semestinya ayat-ayat anak murid cikgu ya, kamu juga boleh buat ayat sendiri yang sesuai untuk menjawab tajuk ini. Pastinya ada kata kunci menyukarkan pencerobohan. Menyukarkan pencerobohan. Okey. Satu markah je ya, tak banyak. Tapi kalau salah jawab memang akan hilang markah tersebut. Okey. Soalan seterusnya, pernah tengok rajah ini? Dia banyak rajah untuk tajuk-tajuk ni, banyak rajah. Pernah tengok ke? Okey, Adham. Apa ya soalan ni nak? Apa soalan ni nak, Adham? Soalan ni nak apa, Adham? Adham dengar tak cikgu cakap? Nyatakan P, Q dan R. Bagus. Bila nyatakan P, Q dan R, maksudnya dia suruh nyatakan apa yang ada pada P, Q dan R. Bukan dia nak tanya fungsi, dia tanya nyatakan. Maksudnya nama lah, kata nama. So, Adham, teruskanlah. P tu apa ya, Adham? P adalah teks biasa. P adalah teks biasa. Okey, kita sambung dengan Azura. Azura, Q tu apa, Azura? Q ialah penyulitan. Q ialah penyulitan dan R tu? Nyah sulit. Nyah sulit. Okey, penyulitan dan nyah sulit. Jadi, dalam tajuk ini juga, macam cikgu cakap, kita bincang pasal keselamatan kan? Jadi, selain daripada kita tahu apakah langkah, fungsi semua, kita juga kena tahu apakah teknik-teknik penyulitan dan nyah sulit. Jadi, gambar rajah ini untuk bertanya mengenai perkara itulah. Iaitu teks biasa, penyulitan dan nyah sulit. Tak pernah tengok ke? Boleh rujuk buku teks. Semua dalam buku teks. Tapi macam biasalah gambar dia tak adalah sama macam gambar rajah soalan. Cuma sama lebih kurang. Okay. Kemudian soalan yang sama lagi, kali ini cikgu tanya, nyatakan jenis penyulitan yang digunakan. Okey. Cikgu nak tanya siapa? Firdaus, jenis penyulitan yang digunakan? Apa jenis dia? Penyulitan simetri. Penyulitan simetri. Kenapa awak jawab penyulitan simetri? Sebab kunci dia sama. Kenapa? Sebab? Kunci dia sama. Kunci dia sama. Okey. Rupa kunci dia, lihat pada rupa kunci dia. Rupa kunci dia sama, jadi kita akan panggil dia penyulitan simetri. Okey, macam mana pula jika penyulitan tak simetri? Jika gambar kunci dia berbeza. Cuba lihat buku teks. Dalam buku teks ada ditunjukkan gambar tersebut. Okey. Jika kunci berbeza maksudnya dia tidak simetri. Kalau dia sama, dia simetri. Itu jenis-jenis penyulitan. Selain daripada tajuk penyulitan yang sulit ni, kita juga akan belajar tentang teknik menyulit. Teknik penyulitan dan teknik nyah sulit. Iaitu kita panggil teknik scissor cipher. Tingkatan 3 belajar banyak kan? Masuk je tingkatan 5 satu sahaja, iaitu scissor cipher. So, boleh juga jawab soalan ni. Okay, pertama sekali, rajah menunjukkan teks cipher yang dihasilkan dengan menggunakan kaedah penyulitan scissor cipher terhadap teks biasa. Nilai anjakan yang digunakan ialah 5. Dia bagi teks, okey ni, dan tuliskan teks biasa yang dinyah sulitkan. Okey, untuk soalan ini, cikgu nak mengajarlah sikit ya, sebabnya mungkin sukar cikgu nak bertanya kan, tapi nanti cikgu tanya baliklah. Okey. Untuk scissor cipher ni, bila dia kata nilai anjakan yang digunakan 5, apa maksud dia? Nilai anjakan yang digunakan 5 itu. Cikgu tanya Azmanina, apa maksud nilai anjakan 5? Dia kena kira mulai daripada 1. Mulai pada 1, macam mana tu contoh dia? Kalau A pergi ke B, 1 sampai 5. Sampai 5. Okey, cikgu kurang jelas tu. Tak apa, kita minta tolong Azura lah.
Azura tolong boleh ke jelaskan lagi apa yang cuba Azmanina sampaikan? Kita perlu anjakkan dia. Contohnya A, anjakkan dia sampai F. A sampai F. Sebab nak anjakkan dia 5. Ya, anjakan sebanyak 5. Okey. Ada tak petua lain nak guna untuk anjakan? Mungkin murid-murid di luar sana ada petua daripada cikgu-cikgu kan? Tapi kali ini cikgu nak bagilah petua cikgu. Okey, petua cikgu seperti ini. Okey, apa petua dia? So, kalau cikgu lah kan, bila dapat soalan ni, perkara pertama yang cikgu tengok ialah, cikgu tengok dulu, soalan ni nak penyulitan ke nyah sulit? Cikgu tanya balik sekali lagi. Firdaus, soalan ni nak apa? Penyulitan ke dia nak nyah sulit? Dia nak nyah sulit. Dia nak nyah sulit. Okey, kalau nyah sulit tu, apa petua dia kalau yang cikgu biasa ajar kamu? Adham, apa petua yang biasa kalau kita buat nyah sulit? Ya, Adham. Apa petua dia? So tak apalah. Adham dia keliru tu. Macam bangun tidur ke apa Adham? Okey. Petua dia begini ya. Kita akan buat teks biasa ini, teks biasa A sampailah ke Z. Itu teks biasa. Tulis perkataan teks biasa. Okey. Kemudian dekat bawah kita kosongkan dulu. Kita tak perlu tulis F ni. Kita perlu kosongkan dulu. Kemudian bila dia cakap anjakkan 5, kita ganjakkan daripada A. Daripada A ganjak 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 tu jatuh pada F. Itu maksudnya nilai anjakan 5. Iaitu dia ganjak 5 tempat. A tu A ke B 1. Itu kan yang Azmanina cakap tadi. A ke B 1. B ke C 2. C ke D 3. D ke E 4. E ke F 5. Itu anjakan 5. So bila anjakan 5, teks biasa tu jatuh pada urut F. Jadi ambil F tu, letakkan di dalam teks cipher. Letakkan, tuliskan macam biasa F, G, H, I, J sampailah huruf Z. Ulang balik A, B, C, D, E. Habis. Dapat teks cipher. Okey, langkah seterusnya ialah kita melihat konteks soalan. Konteks soalan dia nak kepada nyah sulit. Bila nak nyah sulit, apa yang kita buat? Tadi teks cipher kan? Bila nyah sulit bermaksud teks cipher tukar kepada teks biasa. Jadi kita pun buat X, J, R, F, S, L, F, Y. Soalan tadi. Kemudian nak cari jawapan ni. Okey, kita baca X pada teks cipher lah. Jadi bila kata nyah sulit, baca teks cipher, jawapan di teks biasa. X. X. Nampak X? Lihat dia S. Jadi S turun ke bawah. Jadi kemudian diteruskan dengan J. J ialah E. Sebab itu di bawahnya E. Dan seterusnya lah dapatlah R. Mana R? R kita akan dapat M. F. F kita akan dapat A. Dan S kita akan dapat N. L. Tengok ya, L kita akan dapat G. F, A lagi sekali. Dan Y. Y kita akan dapat T. Dan akhirnya kita akan dapat jawapan penuh iaitu semangat. Jadi teknik ni kena tunjuklah sikit ya. Kalau biasanya markah dia 1 atau 2. Tetapi kalau markah 2, biasanya cubalah tunjukkan macam mana anda dapatkan perkara itu. Buat macam cikgu pun tak ada masalah. Tapi kalau markah 1, tulis jawapan terus pun tak ada masalah. Okey? Itu kepada teknik Caesar cipher. Ada banyak lagi ya. Satu lagi cara ialah nak menentukan nilai anjakan. Sebab kadang-kadang anda ni macam panik nilai anjakan tak tahu. Okey, cara dia ada guna cara yang kedua iaitu menentukan tata susunan ni 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tengok 5 tu jatuh pada huruf apa? Itulah nilai anjakannya. 5 kita tengok 5 saja nilai anjakan dia F. Maksudnya F tu akan jadi huruf pertama pada teks cipher. Itu antara petua-petua yang cikgu boleh bagikan untuk buat teks cipher. Semoga membantulah ya. Okey. Seterusnya, ini perbincangan sikit ya. Sedikit perbincangan iaitu jadual menunjukkan perbezaan undang-undang cyber di 4 buah negara.
Okey, negara W, X, Y dan S. Penubuhan undang-undang cyber, W ada, X ada, Y ada, S tiada. Untuk sekatan media sosial, W ada tiada sekatan, X ada tapisan kandungan internet, Y tidak membenarkan capaian kepada media sosial, S tiada sekatan. Dan untuk WIPO ni, akta hak cipta ni, untuk W dia adalah ahli, X ahli, Y ahli dan S bukan ahli. Okey, bila baca soalan macam ni, kena kaji dulu ya, kena kaji dulu. Tengok dulu satu-satu. Ada penubuhan cyber, okey. Kalau ada, okey. Kalau tak ada, kena ni lah, kena ignore dululah kan, sebab dia nak tanya mengenai perbezaan undang-undang cyber di 4 buah negara. Okey, soalan dia, berdasarkan jadual, pilih negara yang sesuai untuk menjalankan perniagaan secara dalam talian. Okey, cikgu nak tanyalah, Adham, apakah negara yang awak rasa awak nak berniaga atas talian untuk soalan ini? Ya, Adham. Negara X. Negara X. Kenapa awak pilih negara X? Kerana negara X mempunyai penubuhan undang-undang cyber yang mampu menjamin keselamatan laman web perniagaan secara atas talian. Oh, panjang jawapan dia. Dia pilih X sebabnya X tu ada penubuhan undang-undang cyber kerana kemudian cyber sebab apa tadi? Sebab boleh menjamin, mampu menjamin dia punya menjamin perniagaan secara dalam talian kan. Okey, bagus jawapan tu. Tapi baru 2 markah dapat. Tadi dapat 1 markah sebab kita pilih. Pilih tu dapat 1 markah ya. Bila kita bagi sebab, beri justifikasi, baru dapat 2. Sebab dia ada sebab dan akibat ya. Kalau kita jawab soalan seperti ini, ingat, justifikasi dia mestilah dinyatakan sebab dan akibat. Maksudnya, kerana saya pilih ni sebab dia ada undang-undang cyber. Itu jawapan daripada atas soalan. Kita nak jawapan daripada murid. Jadi, undang cyber menyebabkan boleh menjaga bla bla bla. Macam tu. Dia kena ada jawapan daripada murid. So, itu baru 2 markah. Jadi, lagi 2 markah. Boleh Azura, lagi 2 markah? Okey, selain itu, kawalan terhadap media sosial juga mampu melindungi laman web tersebut daripada dikenakan ancaman seperti komen negatif dan sebagainya. Okey, itu jawapan daripada Azura. Bagus jawapan dia ya, iaitu dia bagikan kerana ada kawalan media sosial yang boleh menjamin menjaga komen-komen negatif dalam laman mereka. Kemudian jawapan yang ketiga, okey Firdaus, jawapan yang ketiga? Saya tadi WIPO juga mampu memberikan penjagaan hak cipta kepada perniagaan secara atas talian. Ya, bagus. Dia kaitkan, dia cuba kaitkan antara WIPO tu dengan dengan kepentingan akta hak cipta tadi. Jadi semuanya daripada A sampai Z tadi semuanya ada berkaitan dengan soalan-soalan yang akan dibincangkan ini. Okey, seterusnya, yang tadi dah bagi kan, jadi kena ingat sekali lagi kalau berikan justifikasi jangan jawab semata-mata saya pilih X sebab ada cyber, ada penubuhan undang-undang cyber, ada media sosial, ada WIPO. Jangan jawab macam tu ya. Kita kena jawab ada penubuhan undang-undang cyber menyebabkan okey. Lepas tu media sosial menyebabkan dia kena ada sebab-sebab tu okey. Dan soalan seterusnya iaitu jika anda seorang pengusaha syarikat animasi beroperasi di negara S ni yang tiada segalanya ni, okey, terangkan 3 implikasi kepada masyarakat atau negara. Okey, cikgu nak dengar Azmanina. Apa implikasi dia? Satu implikasi daripada Azmanina. Satu je, terangkan 3 implikasi. Cikgu nak satu je. Implikasi kepada masyarakat atau negara jika memilih negara S. Pengeluaran produk asli berkurang. Apa dia? Produk asli berkurang? Pengeluaran produk asli berkurang. Okey, pengeluaran produk asli berkurang. Okey, kalau 2 markah, cikgu boleh bagi 1 markah saja. Okey, ingat ya, bila sebut implikasi mesti ada sebab dan akibat. Berkurang seterusnya menyebabkan negara mengalami kerugian. Macam tu ya. Dia kena ada akibat dia tu. Akibat dengan sebab atau sebab dengan akibat. Jadi kita tak boleh jawab satu je lain. Negara rugi. Macam cikgu terang awal-awal tadi, negara mengalami kerugian. Memang dapatnya pun markah dia atas gantung lah. Jadi kena buat negara rugi sebab ini.
Azmanina jawab tadi, apa Azmanina jawab tadi? Pengeluaran produk asli berkurang. Pengeluaran produk asli berkurang kerana kena sebut. Sebab kan dia kena ada sebab dia. Jadi implikasi ni kena ceritalah dari tajuk ini ialah daripada dua, masyarakat dan negara. Jadi murid-murid cubalah cari logik apakah implikasi kepada masyarakat dan negara. Didik TV KPM